Salam dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari kemenangan rakyat juga, yang mana rakyat telah pun memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk menang PRU ke-14. Dan akhirnya hari ini kita dapat melihat kejayaan itu, iaitu apabila seorang demi seorang telah pun berjaya kita mengheret mereka, dan akhirnya kita mendapati mereka telah pun diadili oleh hakim kita, dan mereka didapati bersalah, dan ada yang sudah pun masuk penjara, dan akhirnya hari ini didapati bersalah juga dan juga dijatuhkan hukuman. Dan ini adalah satu pengajaran kepada kita rakyat Malaysia, yang mana apabila kita lihat kes yang terkini, iaitu kes rasuah solar ini yang melibatkan Datin Sri Rosmah Mansor, dan akhirnya dipenjara sebanyak 10 tahun dan denda RM 970 juta. Ini adalah satu yang rakyat ingin lihat, tetapi bukan rakyat nak melihat sebenarnya berapa banyak tahun mereka duduk penjara, berapa dendanya. Tetapi yang rakyat nak adalah mengheret mereka-mereka ini ke muka pengadilan dan diadili seadilnya. Dan jika memang mereka tidak bersalah, rakyat akan akur. Tetapi yang rakyat mahu, rakyat tidak nak ada jurang di antara pemimpin dengan rakyat. Kerana pemimpin itu kita yang angkat, maka pemimpin itu perlu adil, perlu telus. Tetapi dalam kes rasuah seperti ini, saya melihat terlalu tidak baik untuk pemimpin kita lakukan kepada rakyat, terutamanya melibatkan sekolah. Apabila projek hybrid solar bernilai RM 1.25 bilion ini perlu untuk sekolah di luar bandar, terutamanya negeri Sarawak yang begitu daif pendalaman-pendalaman itu. Tetapi dengan membuat projek seperti ini, akhirnya ada di antara orang-orang penting politik ini mengaut keuntungan. Apabila Datin Sri Rosmah Mansor ini dituduh dengan kes meminta rasuah sebanyak RM 187.5 juta, ini jelas menunjukkan bahawa ini bukan yang pertama. Mungkin banyak lagi kes-kes lain yang lepas ini akan kita boleh bongkar sekiranya kita memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk memerintah sekali lagi, dan akhirnya kita boleh mengheret lebih banyak lagi pemimpin kita biar menjadi pengejaran. Dan apa yang saya baca di sini, apa yang saya lihat di kenyataan media hari ini, Mahkamah Tinggi hari ini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan, denda RM 970 juta di atas Datin Sri Rosmah Mansor. Kegagalan membayar denda tersebut akan mengakibatkan Rosmah dipenjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan dan perlu dijalankan secara berturutan. Bermaksud di sini, jika ada 3 pertuduhan, bermakna dia akan menjadi 30 tahun. Jika Datin Sri Rosmah Mansor tidak berjaya membayar denda itu, maka dia akan menambahkan hukuman penjara ke atas Datin Sri Rosmah Mansor ini. Dan ini adalah pengajaran kepada kita sebagai rakyat, sebagai pemimpin, supaya tidak melakukan perkara ini. Dan ini adalah kemenangan rakyat sebenarnya. Jika rakyat betul-betul tidak memberi mandat kepada PRU ke-14 yang lepas, kita tidak dapat mengheret Datuk Seri Najib untuk masuk ke dalam penjara. Dan ini adalah satu dalam sejarah negara kita mungkin, yang mana kita lihat seorang bekas Perdana Menteri serta isteri bekas Perdana Menteri bersamaan diheret ke muka pengadilan, dan kedua-duanya disabitkan bersalah atas tuduhan rasuah. Ini adalah satu yang sepatutnya tidak berlaku dalam negara kita ini. Dan kita lihat di sini, bagaimanapun Hakim Tinggi Mahkamah Tinggi, yaitu Muhammad Zaini Mazlan, membenarkan pelaksanaan hukuman itu ditangguh sehingga Rosmah mengemukakan rayuan. Jika beliau gagal membayar denda berkenaan, Rosmah perlu menjalani hukuman penjara tambahan 30 tahun. Ini adalah denda tertinggi pernah dikenakan terhadap mana-mana pesalah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Dan Rosmah adalah orang yang pertama yang diheret ke mahkamah dengan denda tertinggi sekali, iaitu melibatkan 970 juta. Dan bagaimanapun mahkamah membenarkan hukuman denda ditangguhkan sehingga Rosmah mengemukakan rayuan. Mahkamah turut mengekalkan jumlah jaminan sebanyak RM 2 juta yang dikenakan terhadap Rosmah dalam kes ini sehingga rayuannya diputuskan di Mahkamah Rayuan. Terdahulu, Muhammad Zaini dalam menghakimi ringkas
penjelasan pembelaan tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap semua tiga pertuduhan. Dengan itu, Rosmah didapati besarlah meminta rasuah RM 187.5 juta dan menerima suapan RM 6.5 juta membabitkan projek solar hybrid bernilai RM 1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Jika rakyat Sarawak tidak lagi melihat ke arah ini, maka saya tidak faham kenapa. Kerana kita tahu hari ini benda-benda ini berlaku adalah disebabkan politik. Yang mana kerajaan yang berada pada yang mentadbir negara pada waktu itu adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan kita tahu GPS berada dalam itu waktu itu, iaitu dinamakan sebagai PBB waktu itu. Dan kenapa hari ini pemimpin GPS berdiam diri dengan isu ini dan mereka seolah-olah cuba menutup mata apabila projek super mega berlaku di Sarawak, tetapi tiada pun pemimpin-pemimpin GPS cuba memberi pencerahan berkenaan dengan isu ini. Kenapa sampai boleh seorang isteri Perdana Menteri yang tidak mempunyai kuasa boleh mendapat manfaat ataupun cuba mendapatkan rasuah daripada projek besar seperti ini. Yang mana ini adalah berlaku di dalam negeri Sarawak itu sendiri. Saya sebagai anak Sarawak sangat kesal dengan pimpinan politik yang memimpin negeri Sarawak hari ini, yaitu parti GPS, kerana mereka tidak pun memberi pencerahan berkenaan dengan isu ini. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa pemimpin GPS berdiam diri? Apakah ada udang di sebalik mi ini? Jadi kita lihat, adakah juga projek ini sekarang ini berjalan dengan lancarnya di Sarawak? Ataupun di sebaliknya, ataupun hilang begitu saja. Jadi perkara-perkara ini perlu GPS jawab, bukan kerana isu politik, tetapi kerana mereka adalah pimpinan politik yang dilantik oleh rakyat di waktu perkara ini berlaku. Dan saya harap pencerahan itu ada untuk rakyat Sarawak. Dan saya tidak nak pemimpin GPS terus berdiam diri dalam isu ini. Dan saya nak pastikan juga pemimpin GPS terus bersuara untuk memberi penjelasan kepada rakyat berkenaan dengan isu solar ini. Kerana dia membabitkan 369 sekolah luar bandar. Saya sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak, saya akan terus bertanya kepada pimpinan GPS berkenaan dengan isu ini. Kerana kita perlukan jawapan yang mutlak. Kenapa mereka membiarkan isu ini berada dalam negeri Sarawak. Dan kenapa lantikan yang mana melibatkan JIPAK ini tadi untuk mengambil projek ataupun tidak ada ke orang-orang yang orang Sarawak sendiri untuk diberi kontrak ini untuk teruskan membuat solar di kawasan luar bandar bagi sekolah ini tadi. Jadi ini yang perlu pimpinan GPS yang memimpin negeri Sarawak perlu jawab juga. Karena ini berkaitan dengan politik. So itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih.